Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran solah pada kali ini, cikgu akan meneruskan lagi tajuk pelajaran pada hari ini masih lagi mengenai dengan rukun sembahyang. Jadi pada pelajaran yang lepas, cikgu sudah menerangkan rukun sembahyang yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada kali ini cikgu akan sambung lagi rukun sembahyang yang kelima, iaitu rukuk serta tumakninah. Jadi sebelum itu, cikgu minta kepada semua murid-murid, sila ambil kitab kamu, kitab solah terjah 4, sila buka muka surat 39. Baik. Kita ni lihat dulu apakah pengertian rukuk itu. Rukuk ialah membongkokkan badan sekira-kira kadar kedua-dua tapak tangan sampai kepada kedua-dua lutut. Rukuk yang afdal ialah membongkokkan badan ke hadapan sehingga belakang dan tengkuk sama rata. Meluruskan kaki, yakni betis, paha dan dua tapak tangan memegang dua lutut serta merenggangkan anak-anak jari. Cara rukuk bagi lelaki iaitu hendaklah direnggangkan kedua-dua siku dari rusuk. Kemudian cara rukuk bagi perempuan iaitu hendaklah merapatkan kedua-dua siku ke rusuk. Dan seterusnya, cara rukuk bagi orang yang bersembahyang duduk ialah dengan membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai lutut, dan cara rukuk yang afdal ialah membongkokkan badan dengan kadar dahi menyamai tempat sujud. Baik, cikgu akan berikan contoh gambar bagaimana cara rukuk yang dimaksudkan di sini, iaitu cara rukuk bagi lelaki, kemudian cara rukuk bagi perempuan, kemudian cara rukuk bagi orang yang bersembahyang duduk. Okey, seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini adalah contoh cara rukuk bagi lelaki. Kamu lihat bagaimana kedudukannya. Tangan tadi hendaklah direnggangkan dengan rusuk kamu. Ini kawasan rusuk hendaklah direnggangkan, jangan dirapatkan. Okey, ini bagi lelaki. Dan kemudian belakang kamu, kalau kamu tundukkan, hendaklah biar kedudukan belakang itu rata. Kemudian kalau perempuan macam mana? Apa bezanya dengan lelaki itu tadi? Kalau kamu lihat, yang membezakan ialah kedudukan siku kamu. Siku bagi perempuan hendaklah dirapatkan dengan rusuk. Mesti dirapatkan. Kalau lelaki direnggangkan. Ini maksud cikgu, direnggangkan. Ini dirapatkan. Ini kamu lihat contohnya, dirapatkannya dengan rusuk. Okey, ini adalah cara rukuk bagi lelaki dan perempuan. Kemudian gambar ini adalah contoh bagi rukuk orang yang bersembahyang duduk. Kalau dalam gambar ini, orang ini ia sembahyang duduk di atas kerusi. Jadi kalaunya rukuk, hendaklah dibongkokkannya sehingga pada kadar dahinya ni menyamai lutut lutut, kawasan lutut ini ditundukkan. Okey, ini contoh bagaimana perbuatan rukuk di dalam sembahyang duduk. Dan yang ini tadi cara orang yang bersembahyang macam biasa, rukuknya macam ini bagi lelaki, dan begini adalah bagi rukuk perempuan. Okey. Keterangan yang berkaitan dengan rukuk. Yang pertama, orang yang bersembahyang adalah wajib membongkokkan badan dengan tujuan, yakni berniat rukuk semata-mata. Jika sekiranya ia membongkokkan badan kerana mengelak sesuatu, kemudian ia menjadikannya sebagai rukuk, maka rukuknya adalah tidak sah.
di mana wajib ia berdiri semula, kemudian membongkok dengan tujuan rukuk. Ringkasnya, kalau kamu kan rukuk, mestilah dengan tujuannya tu kamu kan rukuk semata-mata, bukannya tujuan macam mana tadinya, tujuannya kan mengelak sesuatu, jadi tunduk ya. Jadi kalau tunduk ya tu bukan kerana sebab untuk rukuk, maka tidak sah. Mesti ia buat semula, berdiri semula, kemudian baru ia rukuk. Okey. Kemudian yang kedua, tumakninah ketika rukuk. Tumakninah ialah berhenti sekejap selepas rukuk sebelum bergerak mengerjakan i'tidal. Sekurang-kurangnya ialah tetap sekalian anggota pada ketika rukuk. Ada masa yang menceraikan antara rukuk dan i'tidal. Yang afdalnya ialah berhenti dalam tempoh membaca 3 kali tasbih yang telah ditentukan. Maksudnya di sini, tumakninah ni maksudnya kita ni mesti berhenti sekejap pada kadar dalam macam umpama kamu membaca tasbih 3 kali. Lamanya mesti macam contoh ni tadi, rukuk dengan i'tidal. Kalau antara rukuk dengan i'tidal jangan sekaligus dibuat. Selepas rukuk ya Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus saja, tidak ada berhenti-berhenti. Itu maksudnya tidak ada tumakninah. Tumakninah ni mesti kamu berhenti supaya ada perbezaan di antara perbuatan-perbuatan dalam sembahyang itu, bukannya sekaligus berturut-turut tanpa ada berhenti. Okey, kalau tanpa berhenti itu jadi sembahyang kamu itu adalah tidak sah. Okey. Itu adalah berkaitan dengan rukuk serta tumakninah. Okey, cikgu akan sambung lagi rukun sembahyang yang keenam, iaitu i'tidal serta tumakninah. Jadi apa pengertiannya? I'tidal ialah berdiri tegak lurus selepas rukuk bagi orang yang sembahyang berdiri, dan kembali duduk lurus bagi orang yang sembahyang duduk. I'tidal ni biasanya kita ni buat selepas rukuk. Selepas rukuk, Allahu Akbar, baca bacaan rukuk, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali, kemudian kamu akan berdiri. Perbuatan berdiri selepas rukuk itulah dipanggil i'tidal, dan lafaznya sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu bacaan i'tidalnya. Jadinya i'tidal ialah berdiri tegak. Yang cikgu maksud tadi itu, berdiri tegak lurus selepas rukuk bagi orang yang sembahyang berdiri. Dan kalau orang yang sembahyang duduk, kembali duduk lurus bagi orang yang sembahyang duduk. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan i'tidal. Kemudian keterangan yang berkaitan dengan i'tidal. Orang yang bersembahyang adalah wajib kembali berdiri betul selepas rukuk dan kembali duduk lurus bagi orang yang sembahyang duduk dengan tujuan yakni niat i'tidal semata-mata. Macam yang cikgu terangkan tadi, yang macam rukuk. Kalau kamu melakukan perbuatan ataupun rukun dalam sembahyang itu, hendaklah tujuannya untuk perbuatan sembahyang itu semata-mata. Macam mana tadi, i'tidal hendaklah tujuan i'tidal, bukannya tujuan yang lain. Contohnya mengelak sesuatu dan sebagainya. Mesti niat kamu tu, tujuan kamu tu untuk melakukan perbuatan itu, bukan kerana sebab lain. Okey. Kemudian yang kedua, orang yang bersembahyang yakni melakukan i'tidal hendaklah berada dalam keadaan tumakninah, yakni berhenti sebentar, yakni sekadar membaca tasbih. Macam rukuk itu tadi juga. Kalau kamu i'tidal, pastikan kalau kamu i'tidal itu ada berhenti sebentar, bukannya sekaligus terus sujud terus saja, indah. Mesti selepas sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, berhenti sekejap dalam kadar 3 kali tasbih tadi,
kiraannya macam itulah kadarnya. Contohnya macam contoh baca kadar jangka masa dalam beberapa saat. Contoh dalam 5 saat sajakah? Dalam 5 saat kamu berhenti, baru kamu sujud selepas i'tidal itu tadi. Bukannya cikgu tadi sambung terus habis rukuk terus ya i'tidal, habis i'tidal terus ya tidak ada berhenti. Mesti ada antara kedua-dua antara perbuatan-perbuatan itu mesti ada ia punya berhenti sekejap. Bukannya sekaligus sambung tanpa berhenti. Okey. Kemudian orang yang bersembahyang hendaklah tidak terlalu lama ketika berdiri, yakni melakukan i'tidal tadi. Seperti lebih dari masa membaca Fatihah, kerana i'tidal adalah merupakan rukun yang pendek dan tidak harus dipanjangkan masa berdiri. Maksudnya kalau kita ni melakukan i'tidal itu jangan jauh terlampau berdiri bata-bata benar-benar sampai macam umpama ia berdiri itu macam lebih daripada yang membaca surah Fatihah itu tadi. Kalau membaca Fatihah berapa saat tu lamanya? Contohlah dalam 30 saat ia membaca Fatihah, panjang kadar panjangnya. Jadi ia berdiri ni i'tidal ni lebih panjang daripada membaca Fatihah dia pulang. Indah tidak harus dipanjangkan. Biar ni orang ia rukunnya ni, rukun i'tidal ni ia pendek saja, indah terlalu lama. Okey. Jadi sampai sana saja yang akan cikgu terangkan tentang rukuk serta tumakninah dan i'tidal serta tumakninah. Okey, jadi apa yang cikgu harapkan daripada apa yang cikgu terangkan pada hari ini, secara rumusannya lakukanlah perbuatan rukuk dengan i'tidal itu tadi dengan ada tumakninahnya. Tumakninah maksud cikgu macam yang cikgu tadi, biar ada berhenti sekejap, bukannya perbuatan-perbuatan rukuk dan i'tidal itu disambung tanpa ada berhenti sekejap. Kalau indah berhenti, sembahyang kamu adalah tidak sah. Kenapa? Kerana i'tidal dan rukuk ini adalah termasuk di dalam rukun sembahyang. Rukun sembahyang kalau salah ataupun dari segi, maksudnya salah daripada segi bacaan ataupun perbuatan, ini yang cikgu maksudkan di sini macam rukuk dengan i'tidal ini. Kalau perbuatan salah, maka sembahyang kamu adalah tidak sah, kerana i'tidal dan rukuk dalam sembahyang adalah rukun. Jadi ia wajib, dan wajib juga perbuatan itu adalah betul, kecuali ada sebab-sebab yang tertentu. Contohnya ada keuzuran, mungkin akan ada kelonggaran di sana. Okey. Jadi apa yang cikgu harapkan juga daripada kamu, mudah-mudahan apa yang cikgu sampaikan ini dapat dipahami, dan peringatan untuk kamu, nasihat untuk kamu, tunaikanlah sembahyang fardu, kerana sembahyang fardu adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Jadi ingat pesanan cikgu ni, walau apapun juga keadaannya, kita ni tidak ada alasan untuk tidak sembahyang. Lakukanlah sembahyang. Yang penting kalau sembahyang bukannya sembahyang asal sembahyang, biarlah lakukan perbuatan sembahyang itu dengan cara yang betul. Okey, sekian sampai sana saja yang dapat cikgu terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.